Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali di Studio Malam. Anda bersama dengan saya, Muhammad Fitri Hazim. Selepas anda bersama dengan Syasha Jamal di Inspirasi dan Talking Points, serta Putri Ashikin di Relax FW, kini kami kembali semula bersama selama 1 jam bagi pembawaan segmen yang topik yang lebih segar, bertenaga, terkini, tepat, padat, komprehensif dan inklusif. Untuk di Studio Malam pada malam ini, kami mulakan dengan segmen Tanya Doktor, di mana tajuknya adalah Sukar Hamil, Ketahui Punca, di mana anak merupakan satu anugerah yang tidak ternilai yang menjadi idaman dan juga menjadi pelengkap hidup kepada pasangan suami isteri yang mendirikan rumah tangga. Namun, ia bergantung kepada rezeki masing-masing, di mana ada pasangan yang lambat, ada pasangan yang cepat untuk mendapatkan anak mengikut perancangan tersendiri, dan juga pelbagai usaha dan juga cara telah dilakukan. Namun ada juga pasangan yang masih lagi belum berkesempatan untuk dianugerahkan anak dan juga cahaya mata. Bagaimanakah cara untuk kita berkesan untuk menyelesaikan isu bagi wanita yang sukar untuk hamil ini? Bersama kita di studio pada malam ini adalah Dr. T. Swee Peng yang merupakan perunding kesuburan Metro IVF CDN Berhad. Untuk Dr. T, selamat datang ke studio malam. Terima kasih. Sihat, Doktor? Oh, baik. Baik, Doktor. Ya. Baik, Doktor. Kita ingin bicara mengenai topik kita pada malam ini, iaitu sukar hamil, di mana kita ingin mengetahui punca-puncanya. Namun untuk permulaan daripada saya pada malam ini, bagi doktor sendiri, mengikut ilmu dan juga pengalaman doktor, apakah faktor-faktor utama yang membawa kepada kesukaran seseorang wanita itu untuk hamil, Doktor? Silakan. Oh, ya. Sekarang banyak wanita ada peluang untuk belajar sampai tingkat tinggi. Okey. Ya. Ada yang selepas dapat ijazah mereka mau tambah lagi postgraduate. Ya. So umur akan meningkat. Lepas itu kerja, mereka dapat kerja, mereka majukan mereka kerja. So mereka akan menanggung membina keluarga dan ada zuriat. Nah, bila mereka mentangguhkan atau itu mau ada itu anak, umur akan meningkat, dan itu peluang untuk dapat anak akan turun. Ya, oleh sebab itu sekarang ada lebih wanita atau bila mereka dah kahwin mau bikin rumah tangga atau zuriat, lebih susah mendapat hamil. Sebab itu ialah kerana bila umur meningkat, telur yang terdapat dalam itu ori makin kurang. Dari segi itu bilangan, dari segi itu kualiti. Misalnya kalau seorang perempuan 25 tahun, mereka punya telur di ovary ada ramai, dan dia punya peluang untuk dapat anak ialah dalam 1 bulan ialah 30%. So kalau mereka tunggu sampai 35 tahun, itu kadar kehamilan jatuh kepada 20%. Bila mereka tangguh lagi sampai 40 tahun, dan dia punya peluang kadar kehamilan ialah 4%. So itu umur yang penting sekali. Itu sebab wanita lebih susah dapat mengandung sekarang. Baik, Doktor, itu merupakan antara faktor-faktor utama di mana seperti Doktor nyatakan, di mana kebanyakan pada wanita kini, kalau lihat statistik pun, yang berkejaya pun lebih tinggi, yang belajar di universiti pun wanita lebih tinggi, itu antara faktor-faktor yang menjadi penyumbang utama. Namun adakah Doktor melihat dari segi konteks bagi yang sudah berumah tangga, punca kesukaran hamil ini berpunca daripada pasangan lelaki, iaitu si suami? Oh ya. Kami kalau itu wanita tak boleh hamil, bukan mestinya sebab di wanita. Ya, lelaki pun ada sebab. Kalau ikut itu statistik, 50% sebab ketidakseburan berlaku di lelaki, dan 50% di wanita. Ya, nah di lelaki ada banyak punca. Ya, punca ialah itu air mani ada kurang kuat. Okey. Nah, apa sebab dia kurang kuat? Ada yang kerana itu zakar dia, dia apa itu ada dulu ada penyakit lain macam baguk. Ya, atau dia ada itu kuman STD. Ya, ada yang dari awal selepas semula jadi dia punya itu zakar kurang keluarkan itu sperma. So sebab itu kalau mau cari sebab, mau bagi nasihat,
lelaki pun mesti ikut. Okey, baik doktor. Sebelum kita teruskan bincang topik kita pada malam ini, kami ingin memberi ruang kepada anda sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada Dr. T mengenai topik kita pada malam ini. Anda boleh hubungi kami dalam WhatsApp kami iaitu di 012-699-6489. Saya ulangi 012-699-6489. Mungkin ada sebarang persoalan ataupun kekeliruan bagi anda ataupun mungkin kepada para ibu yang mengalami kekeliruan dan juga ada persoalan yang ingin diutarakan, boleh hubungi di talian yang seperti yang saya kongsikan sebentar tadi. Baik doktor, dalam bila kita berbicara mengenai bab kesihatan ni, antara terma yang popular adalah mencegah lebih baik daripada merawat. Ya doktor, di mana untuk kita mencegah ni kita perlu tahu dulu dan juga kita perlu bedah dulu, kita perlu diagnose dulu apakah tanda-tanda ataupun simptom-simptom bagi sesuatu penyakit tersebut. Dan juga bagi kes ibu mengandung ni doktor, apakah langkah-langkah awal yang perlu dilakukan bagi mereka yang lihat sudah kesukaran untuk mendapat anak, sudah lama kahwin tetapi tak dapat anak lagi. Dari segi langkah-langkah awal tu apa yang perlu diusahakan, dan juga mungkin doktor boleh kongsikan kaedah-kaedah pemeriksaan kesihatan doktor bagi ibu yang suka mengandung ni. Bagi ibu yang suka mengandung, kesihatan yang perlu dijaga ialah berat badan. Ya. Kalau berat badan ibu itu wanita akan meningkat, BMI kali BMI lebih daripada 30, dan mereka telur yang dikeluarkan akan kurang sihat. Ya. So that's why perlu menjaga berat badan. Dan kedua ialah kalau dia punya itu haid, ya, kitaran haid, ya. Kalau kitaran haid gila, maksud tak macam biasa tiap-tiap bulan datang, ini perlu jumpa doktor. Mungkin ada sebab. Kalau ada sebab, kalau dirawati awal, mereka akan lebih senang mengandung lain hari. Lagi satu ialah masa datang haid, kalau ada sakit perut. Kalau ada sakit perut, bila datang haid, ada satu penyakit yang dinamakan endometriosis. Apa terjadi ialah itu haid yang keluar di bawah, bukan semua yang keluar, ada yang tertinggal di dalam rahim atau itu ovary. Itu akan menyebabkan keadaan mau mengandung lebih sukar. Oleh sebab itu, wanita kalau mau tahu ada masalah bila dah kahwin, lebih baik pergi peperiksaan dan bikin saringan. Baik doktor, bercakap mengenai saringan seperti tadi doktor, apakah kaedah-kaedah rawatan dan juga alternatif yang disediakan bagi mereka yang mempunyai kes kesukaran untuk hamil doktor? Maksud alternatif? Ya, alternatif, ya, dan juga dari segi perubatan moden itu sendiri dah bagi mereka yang suka untuk hamil ni, yang mendapatkan pemeriksaan di hospital ni, apakah kaedah sekarang ada banyak teknologi canggih yang sekarang tentu ramai orang dengar itu IVF. IVF, ya, bayi tabung uji. Ini sudah dapat menolong banyak wanita mendapat zuriat. Macam kalau dia ada sumbat itu tube, dia ada cara lain selain pada bikin IVF. Ya. So yang you tanya, apakah teknologi yang ada sekarang? IVF mengubahkan senario untuk perempuan yang ada ketidaksuburan. Baik doktor, bagi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan dan juga kesedaran bahawa wujudnya kaedah rawatan IVF ni, khususnya adalah masyarakat Melayu yang mempunyai stigma di mana keraguan terhadap perawatan moden ni, di mana melihat punca bagi mereka yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan anak ni adalah memerlukan kaedah perubatan tradisional dan juga alternatif. Bagaimana doktor melihat dari segi pemikiran stigma ni? Mungkin ada sesuatu yang doktor ingin perkatakan, ya, sebagai satu langkah untuk educate dan juga memberi didikan bagi mereka yang punya kurang kesedaran, doktor. Ya, kalau you cakap ada macam wanita yang datang yang ada itu fikiran yang macam tidak betul. Okey. Yang pertama, mereka datang, kami akan duduk bersama dengan mereka, consultation. Biasanya kami ada satu nurse
special untuk bagi counseling, Okey. untuk menceritakan bagaimana seorang mengandung. Ya, bila mereka tahu sebenarnya anatomi, fisiologi tentang cara mengandung, mereka akan lebih tahu masalah mereka boleh diubati. Ya. Kalau lepas itu kamu jumpa doktor akan memeriksa mereka menjalani saringan dia punya uterus, dia punya tube, dia punya hormon, dan selepas itu kami akan memastikan apakah sebab yang utama yang betul-betul menyebabkan dia tidak boleh mengandung. Okey. Baik doktor, kita akan berehat seketika doktor, dan juga kepada anda kita akan bersama lagi dengan Dr. Tim yang mana kita ingin bicara mengenai apakah persoalan-persoalan dan juga isu-isu yang membabitkan wanita yang sukar untuk hamil ini. Kita akan berehat seketika, namun kita lihat dulu paparan yang kami sediakan untuk anda. Kita bertemu lagi selepas ini. Number one, of course, to the Creator. We feel very grateful that God allows us to meet with Metro IVF. Metro IVF made us feel very confident. Having her during our first try of IVF was a total blessing that make our life much more better than before. Terima kasih terus kekal bersama kami di studio malam. Baik, kami masih lagi menantikan mungkin ada sebarang persoalan yang anda ingin ajukan mengenai isu dan juga persoalan kesukaran wanita untuk hamil ini. Anda boleh hubungi kami di talian WhatsApp kami iaitu di 012-699-6489. Saya ulangi di 012-699-6489. Baik doktor, kita teruskan perbincangan topik kita pada malam ini. Selalunya bila orang wanita yang sukar hamil ni, isunya adalah mengenai kesuburan. Ya, itu adalah isu utamanya lah antaranya. Selain itu juga segugut dan juga masalah haid. Namun kita fokuskan terlebih dahulu mengenai isu kesuburan ni. Apakah tips-tips bagi golongan wanita yang sukar untuk hamil ni untuk meningkatkan kesuburan mereka, doktor? Kalau wanita mau cepat mengandung, yang penting sekali mereka mesti tahu bila mereka ada ovulasi. Bila itu telur keluar. Now bagi kitaran haid yang biasa 28 hari. Telur biasanya keluar pada hari yang ke-14. Kalau dia punya kitaran regular macam tiap-tiap bulan, itu macam mereka boleh pasti yang telur akan keluar pada hari yang ke-14, dan kerana sperma dimasukkan dalam rahim boleh bernyawa selama 3 hari. Dan telur bernyawa 1 hari. So ada satu tingkat panjang 4 hari. So pada hari yang 12 sampai hari yang 15 bercampur, mereka akan ada lebih peluang untuk mengandung. Kalau lebih pasti itu masa untuk ovulasi, wanita boleh bikin peperiksaan sendiri macam basal body temperature charting. Tiap-tiap hari pagi cek dia punya suhu badan. Bila hari itu ovulasi, dia akan naik 0.3 degrees Celsius. Itu dia akan tahu ovulasi dah berlaku, dan kerja kuat-kuat. Selain daripada itu doktor, apakah tanda-tanda lain yang menunjukkan wanita itu tidak subur? Kadang-kadang kan doktor, kan seperti yang doktor nyatakan tadi, kebanyakan daripada golongan wanita masa kini yang mempunyai kerjaya dan juga profesional ni terlalu sibuk dan juga mementingkan kerjaya, di mana ada juga wanita yang terlalu mementingkan kerjaya dan juga sehingga meletakkan keutamaan keluarga itu di nombor 2, doktor. Jadi kadang-kadang tak sedar, doktor. Jadi apakah tanda-tanda yang menunjukkan wanita tidak subur, doktor? Tanda-tanda ialah macam datang kotor haid tidak biasa, gila, macam tidak ikut tiap-tiap bulan masa 28 hari. Kalau dia lebih jauh daripada 7 hari, itu adalah satu tanda. Dua ialah sakit perut. Tiga ialah di faras akan keluar itu keputihan yang ada bau, keputihan ada gatal, and yang berwarna kuning hijau.
Okey, baik doktor. Bila berbicara mengenai anak doktor, ia ternyata merupakan satu isu yang sensitif juga. Ya, di mana ada juga di kalangan pasangan ini yang dilihat sudah lama menantikan anak dan akhirnya ada juga pasangan yang sudah berputus asa mengambil langkah alternatif lain, mengambil anak angkat. Okey, bagi doktor sendiri, mungkin doktor ada pengalaman juga mengenai hal ini. Mungkin ada sesuatu yang doktor ingin menyatakan kepada pasangan ini, kenapa pasangan ini tidak perlu berputus asa dan juga give up dan juga untuk usahakan mendapatkan anak, doktor? Oh ya. Kalau itu macam kami periksa dia punya psikologi, ya. Bagi satu pasangan yang tidak boleh mengandung, ada ketidaksuburan. Ya. Biasanya bulan yang pertama 6 bulan, bila mereka tak dapat hamil, mereka rasa mungkin bulan depan ada peluang. Mereka tidak give up. Mereka mau teruskan. Kalau selepas 12 bulan, mereka rasa mungkin ada masalah. Ya. Tapi kerana mereka mau zuriat, mereka akan teruskan. Lepas hari itu, mereka akan rasa mungkin mereka telah dipilih, tidak akan ada zuriat. Ya, pada masa itu mereka akan putus asa. Apa yang terjadi ialah kalau ada parti, ada function, ada apa macam kumpulan keluarga, ada banyak anak, mereka akan jauhkan. They would like to leave the society. That means mereka akan macam tak mau campur. Ya, itu masa mereka akan lebih susah dapat mengandung. They give up already. Pada golongan ini jangan putus asa. Kerana sekarang ada banyak cara teknologi yang canggih, yang macam IVF. Ya, kalau sudah kalah, tak dapat hamil, boleh ulang lagi. Ya, bukan semua orang bila dapat itu anak dalam kali yang pertama perbuatan. Ya. Kerana akhirnya kalau you dapat anak, you punya kehidupan akan berlainan. Yang macam satu hari satu pasangan, kedua-dua doktor, mereka dapat anak selepas 5 tahun. Ya, bila hari raya saya terima satu WhatsApp. Dia cakap, "Oi, doktor, tahun ini what called this year the New Year is different. Is meaningful." Maksud bila ada anak, you boleh berkumpul dengan ramai orang. You tak ada bingangan. You tak ada orang tanya, bila anak akan datang. Don't give up, because there's a lot of ada banyak itu kaedah yang boleh menolong pasangan yang ada ketidaksuburan. Kena terus berusaha, doktor. Okey, baik doktor. Bila doktor menyatakan seperti tadi, di mana adanya campur tangan daripada pihak keluarga yang lain, sudah semestinya ianya memberikan satu persekitaran yang penuh tekanan bagi wanita yang terbabit sukar untuk mendapatkan anak tersebut. Adakah stres dan juga tekanan juga merupakan salah satu punca utama wanita sukar untuk hamil, doktor? Oh ya, betul. Kerana kalau stres bukan sahaja wanita, lelaki juga. Kalau you tengok fisiologi keluaran telur, hormon dari otak akan turun, merangsangkan itu ovary mengeluarkan telur. Kalau otak macam bimbang, itu hormon yang turun untuk merangsangkan telur akan terkendala atau tak akan mengembangkan ovary mengeluarkan telur yang sempurna. Sama dengan lelaki. Ya, sperma yang dikeluarkan memerlukan hormon dari otak ke zakar. Baik doktor, antara simptom-simptom yang sinonim, penyakit yang sinonim yang mengaitkan wanita sukar untuk hamil adalah penyakit segugut. Doktor, di mana mungkin ini satu pendidikan, pencerahan bagaimana penyakit segugut ini boleh menyekat dan juga menyukarkan bagi wanita ini sukar untuk hamil, doktor. Boleh you ulang kali? Segugut. Segugut ataupun lebih dikenali sebagai endometriosis. Endometriosis. Ya, segugut endometriosis. Ya. Itu endometriosis, keadaan ini ialah itu datang kotor yang di rahim akan dikeluar melalui faras. Apa yang terjadi, dia terbalik.
Itu darah akan lekat pada ovary. Dia akan merosakkan ovary, mengkurangkan keluaran telur. Nombor 2, dia akan sumbatkan itu tube. Nombor 3, dia akan menyebabkan itu perempuan banyak sakit. Bila ia ada darah di dalam perut, dia tentu sakit. Sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bila ini keadaan berulang bulan demi bulan, dia ini keadaan sakit akan berterus setiap hari. Kalau mau campur pun sakit. So mereka akan kurang bersetubuh. Pulang akan kurang untuk mengambil. Baik doktor, di zaman teknologi, era teknologi pada masa kini, kebanyakan daripada para peniaga menggunakan kemudahan teknologi ada untuk memasarkan produk-produk peniaga mereka. Ada juga yang cuba usaha untuk mengambil satu cara yang lebih mudah di mana lebih percaya kepada penggunaan pengambilan suplemen doktor, ubat-ubatan. Bagaimana doktor melihat isu ini? Adakah ianya merupakan satu kaedah yang terbaik namun dalam satu jangka pendek bagi menyelesaikan isu sukar untuk hamil, doktor? Suplemen. Ya. Suplemen penting. Tapi yang pertama mesti jumpa doktor pakar untuk memastikan apakah sebab ketidaksuburan. Macam itu tiup sumbat, ubat tak akan umbati. So selepas tidak ada masalah selain daripada telur atau itu keluaran sperma kurang baik, you boleh makan suplemen. Kalau lelaki, you perlu suplemen macam itu zinc, selenium. Itu banyak penting untuk mengeluarkan sperma yang kuat. Untuk perempuan, boleh cuba folic acid lah, multivitamin lah, itu CoQ10. Dia akan menyebabkan telur keluar lebih baik, lebih cantik. Baik doktor, itu menunjukkan bahawa penting untuk mendapat konsultasi daripada doktor terlebih dahulu. Yes, mesti bikin satu saringan dengan pakar doktor dulu. Ada yang you boleh cuba tapi tak akan ada kesan. Baik doktor, nampaknya kita sudah menghampiri ke segmen Tanya Doktor pada malam ini dan juga sebagai penutup doktor untuk segmen Tanya Doktor pada malam ini, apakah harapan doktor ataupun mungkin doktor ada tips dan juga nasihat bagi golongan pasangan yang masih lagi menantikan untuk dianugerahkan cahaya mata ini? Mungkin doktor ada sesuatu ingin berkatakan, silakan doktor. Kalau yang ada dengar kami cakap, kalau ia ada masalah ketidaksuburan, jangan takut untuk ke hadapan. Kerana banyak orang takut kerana itu teknologi tak akan menolong mereka atau terlalu mahal, atau banyak kekalahan. Saya daripada statistik 50% perempuan atau itu pasangan ada ketidaksuburan bila mereka datang ke hadapan dengan ubat yang senang, yang simple, consultation yang tidak canggih, mereka boleh dapat anak. Hanya 5% yang lain memerlukan itu teknologi macam IVF. So jangan takut kerana dia mahal. Datang awal, mungkin you tak perlu teknologi yang canggih itu. Baik doktor, sedikit lagi doktor, di mana bagi mereka yang ingin mendapatkan lebih informasi mengenai rawatan IVF ni, bagaimana doktor? Kalau you mau dapat teknologi IVF, sekarang di internet you check, you can always check. Banyak tempat di Malaysia sekarang ada lebih kurang 4 center yang boleh bagi ubat IVF. Saya dari Metro, kami sudah lama tolong banyak orang mendapat anak melalui IVF atau tabung bayi uji. Baik doktor, terima kasih kerana bersama kami di studio malam dan juga kepada anda. Sekian saja segmen Tanya Doktor daripada kami pada malam ini. Teruskan bersama kami untuk segmen seterusnya di studio malam di mana kami ingin bicara mengenai Piala Dunia yang hangat kita saksikan pada ketika ini. Teruskan bersama kami, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.